Okay. So 5.1 work. So work punya common definition dia, work is done only when a constant force applied on an object causes the object to move in same direction as the force applied. So dia macam ni lah. Dia mesti ada direction, dia mesti ada jarak masa tolak atau masa gerak. Macam ni. Masa tolak, so objek tu mesti bergerak. Kalau tak bergerak, work is not done. So maksud work, the product of the component of the force parallel to the displacement time and the displacement of the body. Yang ni. So untuk yang ni kita kena kira dia punya fx. So fx, so macam biasa cos untuk f and then cos f theta dapat fx. So another one, the scalar dot product between force and displacement of the body. Untuk yang ni, work is equals to force multiplied by displacement to s, dia skala quantity. SI unit dia is joule or G K ms 2s92. Okey, untuk yang contoh yang kedua tu, kenapa you kena gunakan fx? Sebab distance dia gerak fx, so kita kena cari x. Distance dia horizontal. Okey, distance dia horizontal, so f dia? F dia sekarang parallel, dia naik atas. So apa dekat istilah work done tu, sebab kita kena jadikan f, sebab f yang kamu dapat adalah ada angle kan. Jadi kenapa kita nak gunakan fx tu? Force parallel to the displacement. Yes. Konsep work done ialah daya tu mesti parallel dengan displacement. Ya. So, bila daya yang awak beri tu ada angle, kita akan parallelkan. Kita akan ambil daya yang parallel. So, apa daya yang parallel? Daya yang parallel adalah F cos theta. Ya. Baru kali dengan S. Faham tak? Siapa yang tak faham? Okey, sebab itu work done dia punya konsep ialah F dot S. F dot S ini maksudnya F dengan S mesti parallel. So untuk dapat dia parallel, dia adalah cos. Ya? Alright, sebab kamu dah faham kan resolving vector. Untuk X component, kalau angle dia dekat X, you will get cos. Ya? Okay. Kalau tak jelas kamu bagi tahu tau. Alright, kalau tak ada soalan, so kita teruskanlah. So untuk yang ni, dia ada banyak force. Ada force 1, force 2, force 3. Apa yang katakan lah, if more than one force acts on an object, the total work or net work is the sum of the work done by each force separately. So untuk carikan force, kita kena jumlahkan semua. Total force. So ada dua cara. First one, kita cari satu-satu. Means untuk yang ni kita kena guna vector. So kita kena jadikan parallel. So cari parallel F1. And then F2 ni seperti ni. Dia still tambah and then negative F2. And then F3. And then untuk yang ni lagi satu cara total. F means jumlahkan semua F. Dan darabkan dengan S. Okey, mungkin kawan kamu tak nampak macam mana kita nak buat untuk kalau banyak force ya. Sama ada kamu kira satu persatu, work done by force 1, work done by force 2, work done by force 3, ataupun kamu cari dulu jumlah net force dia. So kalau kaedah kedua ni, kamu nak cari jumlah net force, macam mana caranya? Net force means untuk F1, kita kena cari parallel dulu. And then dapatkan parallel,
tambah F2, F3. So, and then jumlah F2 darab dengan displacement S. Okay, so kita buat contoh soalan ni supaya kita boleh nampak. And kita ada objek. So tadi ada daya kat sini, betul tak? F kat sini kan? Tekan F ni kita bagi nilai lah ya, senang kita nak kira 10 Newton. Okay. Kemudian ada daya pula yang tarik di ke atas. 5 Newton. Okay. Kemudian you rasa kalau daya ke belakang ni F3 ni kamu rasa apa? 2 Newton. Kamu boleh predict tak F3 tu daya apa? Cuba predict. Friction kan? Yes, friction lah sepatutnya. Okey, katakan dia bergerak sejauh berapa? Ni S dia. 20 meter. 5 meter cukup lah Okey, so sekarang ada dua cara. So, kaedah yang pertama, step 1. Kamu kira dulu setiap satu work done tu. So total work done sama dengan work done by work done 1 campur work done by 2 campur work done 3. Okay, so apa formula work done? Tadi kita dah tahu work done sama dengan apa? Fs. Fs. Kita tak boleh kata Fs, kita kata F dot S. Ataupun kalau you nak kata Fs apa? Cos theta. Ya? Okay. Kalau you tulis work done sama dengan Fs sahaja, ni nama dia akan salah lah. Salah Okay. Work done sama dengan F dot S atau Fs cos theta sebab kita cuma ambil daya yang parallel kepada displacement dia. Okay. So untuk work done yang pertama ni, kita akan guna F yang pertama. So katakan angle dia ialah 20 degree. Okay, so work done yang pertama jadi apa? Cuba. Yang pertama. F apa? 10 cos 20. F S cos theta. F1 ya. Okay, work done yang kedua. F2 S cos theta. Work done yang ketiga. F3 S cos theta. Okay. So yang pertama ni 10 kali dengan 5 cos berapa? 20. Okay, yang kedua saya nak cuba. Five cos 90 degrees. Cos 90. Okay, yang ketiga 5 cos 180. Okay, kita tengok hasil dia. Okay, 10 untuk yang pertama berapa you all dapat nilai dia? $50 cos 20 dapat berapa? 46.98. 46.98. Yang kedua Kosong. yes. So maksudnya kalau displacement perpendicular with force, tidak ada kerja yang dilakukan sebenarnya. Tak bergerak pun. Ya. Yeah? Okay. Dia tak work done on F2 tak ada. Okay, yang ketiga Negatif 10. negatif 10. So
kerja negatif. Kenapa? Kerana daya ke belakang pergerakan ke hadapan. So, work done kamu akan jadi negatif lah. So, hasilnya berapa? 36.98, betul? Betul Nampak kan macam? Nampak. Okay. Then application of works equation. Work done depends on the direction of the force and displacement too. Example yang tadi kalau F gerak ke kanan, theta dia 0, and then kalau F gerak ke kiri, theta dia 180, and then F ke atas 90, kalau sama je 0. And then yang ni F theta 45. So, dia akan jadi Fs cos 45 lah kan? Ni contoh soalan 5.1. So you push a physics reference book 1.5 meter along a horizontal table with a horizontal force of 5 Newton. The frictional force is 1.6 Newton. Calculate the work done by the 5 Newton force, the work done by frictional force, the total work done on the book. So untuk the work done by 5 Newton, so 5 Newton force yang ni, dia just nak kira untuk yang ni. So formula dia Fs cos theta. So theta dia 0 degrees. So sebab tu ditulis dia ambil force F and then displacement S 1.5 and then cos 0 degrees, so Joseph, and then so 7.5 joule. Untuk yang ni, the work done by the frictional force. Frictional force yang ke kanan ni 1.6. So dia mesti theta dia 180. So 1.6 dah dengan 1.5 displacement. And then cos theta dia 180. So dapat 90. And then untuk total work done on the book. So WF dia 7.5 untuk yang ni. And then untuk kan negative 2.4. So campur dapat 5.1. So ini step and then yang ni yang Madam terangkan tadi. Step yang kedua. So, sebab, and then lagi satu, every time bila you nak cari work done, kamu tahu Fs cos theta. Cos theta tu adalah angle between F dengan S. So kamu sentiasa tengok mana arah F yang dimaksudkan dan mana arah S. Jadi kamu check berapa angle dia. Ya? Itu penting. Alright, next. So yang ni work done by variables. So kalau graph Fs, area under graph equals to dia punya work. So kalau di graph, kita just terus kira dia punya luas, dia punya area. So, contoh soalan macam ni. So the horizontal force F is applied to a 2 kg radial controlled car as it moves along a straight track. The force varies the displacement of the car as shown in figure. Calculate the work done by the force F when the car moves from 0 to 7. So dia yang ni formula yang untuk 0 sampai 6. So ditambah pengetahuan formula ni. So area under graph dia untuk yang ni, and then yang ni segi 3. So area graph segi 3. And then campur, and then dapat 18. Ini tak ada masalah. Itu je mana. Okay. Now kita masuk chapter 5.2, energy and conservation of energy. Okay. Energy, tenaga. Energy is defined as the system's ability to do work. The SI unit for energy is the same as the unit of work. Maksudnya unit dia sama lah dengan work tadi, joule. So energy ni merupakan
quantity skala ataupun scalar quantity. Hmm. So energy ni ada dua, iaitu kinetic energy dengan potential energy. Kinetic energy, simbol K, is defined as the energy of a body due to its motion. Maksudnya dia itu kan pergerakan dia lah. So demi equation dia K sama dengan half mv square. Maksudnya mana- kalau benda bergerak, adalah K. Ada K. Kinetik bergerak maksudnya K. So K ni kinetic energy of a body, M tu mass and V tu speed of a body ataupun speed pergerakan dia. Next. Okay, next is a potential energy. U simbol dia. A potential energy is the energy stored in a object due to its position, state or shape. In mechanics ada dua, iaitu gravitational potential energy dengan elastic potential energy. Ada dua, satu gravity, satu elastic. So gravity tu energy disebabkan oleh apa? Macam yang free fall motion tu kan. Kalau gravitational potential energy tu adalah energy because it is position. Maksudnya lagi tinggi objek itu daripada ground, lagi besar dia punya gravitational potential energy. Sebab tu dia kata due its position. Kalau yang elastic ni macam tarik ni busur panah macam. Elastic ni maksudnya macam spring tu lah. Kalau awak tarik spring, so because of dia punya state dia, you tarik spring, that means ada energy dia. Tapi kalau you biar spring dalam keadaan dia biasa, dia tak adalah potential energy dia. Sama ada you tarik spring itu ataupun you press spring tu. Bila you press pun dia ada potential energy. Sebab bila you lepas, energy dia akan nampak lah. Okay, ni example. In a smooth pulley system, a force F is required to bring an object of mass 5 kg to the height of 20 meter at a constant speed of 3 ms. Negative 1 as shown in figure below. Determine A, the force, B, the work done by the force. Ini dia solution dia. Kan tadi mass dia 5 kg. Dia punya ni S ni demi tinggi dia. 20 meter ni dia punya height tinggi tadi. Sekejap, mana dia tadi? Hilang dah. Sekejap. Jauh. Ni okay. Daripada ground lah objek tu. Daripada ground. So ni dia punya V dia constant, iaitu 3 ms. Satu lah. Since the object move at constant speed, maksudnya objek ni dia bergerak pada laju yang makmalah sama. Jadi F net dia kosong, iaitu total force dia kosong. So yang ni dia punya ni kita guna F sama dengan mg. So itu M dia tadi mass dia 5 and dia punya ni gravity dah 9.81. Terdapat 49.1 Newton. Okay, yang B pula dia kata the work done by the force. So dia nak work done. So work tadi kita tahu dia punya formula dia Fs cos theta kan. So masukkan je lah dalam ni lah F dia sama dengan yang kita dapat tadi 49.1. Dia punya displacement dia 20 daripada ground tadi, and then cos kosong. So dapat ni work done dia 982 joule, ataupun boleh guna formula work done sama dengan UF ni apa medium? U tu adalah potential energy. So kalau UF adalah potential energy final, UI adalah potential energy initial.
So final dia sama dengan MGH tolak dengan kosong. Dia punya initial Medan asal bukan initial dia ke yang MGH? mana? Tengok balik rajah dia. Potential energy. Dia keadaan asal dia pada ketinggian 20 meter kan? Mm-mm. So initial dia yang Yang MGH final dia zero. kosong. Silap lah tu. Ataupun sekejap ya. A smooth pulley force to bring object. Oh, Dia baca. kata bring an object tu. So asalnya atas. objek dia ke ground. So F tu tarik dia sampai dia pada ketinggian 20 meter 20 dari meter. ya. So initial dia kosong, final dia 2 mgh ataupun 20 lah. Okay. Next. Madam. Ya. Kalau dia constant speed, F net dia mesti kosong. Ya, kita belajar hari tu dekat daya kan. Ingat, daya kita pakai Newton's first law dengan Newton's second law. Newton first law sama ada object at rest ataupun object at constant velocity. So equation yang kita akan pakai ialah total F equal to 0. Oh, okay. Ya, ingat yang tu, konsep tu penting. Alright. Sambung. Okay, ni Hooke's law. Itu the restoring force F of spring is directly proportional to the amount of stretch or compression, extension or elongated X if the limit of proportional is not exceed. Okay. Sekejap. Equation untuk Hooke's law, kamu dah belajar Hooke's law masa kamu tingkatan 4 ke tingkatan 5 macam tu kan? So F sama dengan apa? S tu huruf kecil ya, bukan Fs besar tu. Yang Fs. atas ya. S tu S kecil. S tu force because of spring. Sebab tu dia kata Fs. Ada tak equation tu? Ini yang ada S ni yang kecil. F tu kecil. F tu maksud dia spring. Yes. F sama dengan negatif Kx. Itu nak cari daya pada spring. Formula dia ialah K kali X. K tu adalah spring constant. Maksudnya different spring dia ada constant yang berbeza. Manakala X tu adalah stretching or compression. So bayangkan awak ada spring, kalau awak stretch dia ataupun awak compress dia, dia akan menghasilkan daya. So formula dia F equal to negatif Kx. Kenapa negatif? Kerana arah daya bertentangan dengan arah X yang awak stretch ya. Faham? Kalau awak stretch, daya dia ke dalam ke keluar? Ke dalam. Dalam. Stretch maksudnya kamu tarik ke kamu tekan? Tarik. So daya keluar. Tarik. Oh, tarik keluar. Keluar. So X dia keluar ke dalam? Madam tanya X. X dia keluar. Keluar. X dia keluar tapi daya dia apa berlaku kalau you lepaskan? Dia tarik. Dia tarik. kembali. Baik So tengok Dia akan ke dalam, betul tak? uh, So kalau awak stretch iaitu awak tarik spring, awak tarik X tu keluar, tapi bila awak lepaskan daya awak tu akan ke dalam. Awak cubalah nanti kat rumah cari spring. Tapi kalau awak tekan spring tu, X kamu ke dalam ke keluar? Kalau X you ke compress. X ke dalam. Tapi bila you lepaskan, you rasa spring tu akan mantul ke mana? Mantul keluar ke mantul ke dalam? Keluar. Keluar. Itu maksudnya negatif. Arah force bertentangan dengan arah X. Ya? Alright. Sambung. Oh, okay. From the Hooke's law, a restoring force Fs against extension of the spring H graph. Macam yang ni dia W area under the graph, area under the F spring tolak dengan X graph untuk cari work dia.
Work done tu area under work the done. graph. Uh-uh. So formula dia tu work yang sama dengan half fx. Fx. Okay. Ataupun so untuk spring ni ada beberapa formula ya. Work done dia adalah area under the graph iaitu half fx. Manakala US tu apa? Potential tadi gravity. U tu bermaksud energy. Energy. So kalau US energy because of Spring. spring. Kalau UG energy because of Gravity. gravity. Ya. So kita untuk US formula dia sama ada half kx square ataupun half fx. Okay, work sama dengan energy. Cuma work dia ada work is vector quantity. So dia ada direction. Manakala energy is scalar quantity. Dia tak ada direction. Tapi dia dua benda yang hampir sama Sebab tu dia punya unit dia sama je. Apa unit untuk work atau energy? Joule. Ya? Okay. Dapat? Alright. So kesimpulannya ada berapa energy you belajar hari ni? Yang pertama ialah Hazman, ada berapa energy kita belajar hari ni? 2, madam. 2. Yang pertama, Kinetic energy. kinetic energy. Yang kedua, Yang kedua, saya lupa bahasa Inggeris dia, tapi tenaga keupayaan bahasa Melayu. potential energy. So Potential. potential energy tu ada berapa jenis pula? Ada 2 seingat saya. Ya, yang pertama, Gravity. So bahasa Inggeris ni tak ingat lagi ya. apa simbol untuk gravitational potential energy? Simbol. Zarina, apa simbol untuk gravitational potential energy? U ke madam? Yes, U apa? U apa? UG. G. UG. Lagi satu, untuk potential energy, satu lagi, pertama gravitational potential energy, yang kedua, Elastic potential energy. US. Apa? US. Okay. Alright. Okay, so itu energy lah. Okay. Baik, sambung Faris. Okey, jap. Okay, sekejap. Medan lupa. Ada apa formula kinetic energy? Ya, Medan panggil nama ni. Nak tahu siapa yang online, siapa tak online ni. Maisara? Ya madam. Apa formula untuk kinetic energy? K sama dengan 1/2 mv kuasa 2. Okay. Formula untuk UG? UG apa Maisara? mgh. MGH. US? Negatif kx. Negatif KX itu adalah F. Fiddin, apa formula untuk US? Nasha, apa formula untuk US? 1/2 kx kuasa 2 Ataupun atau 1/2 fx. K itu apa dia? Spring constant. Spring constant. Okay. Middle. Faris? Settle ya, energy kita dah settle. Example contoh 5.2.2. A force of magnitude 800 Newton cause an extension of 20 cm on a spring. Determine the elastic potential energy of the spring when the extension of the spring is 30 cm. Okay, so kita tengok ni solution dia. Okay, solution dia tadi yang dia bagi
force magnitude tadi 800 Newton, and then apa? Extension spring tu 20 cm. So dekat sini dia tukar jadi meter. And then daripada Hooke's law kita dapat force extension tadi 800 Newton sama dengan kan dia punya formula kan Kx. So K kita nak cari, so dia punya X dia 0.2 meter. So dapat K for 4 kali 10 kuasa 3 Newton meter square. Okay, so kita masukkan formula US sama dengan half Kx square. So kita masukkan K tadi yang kita dapat 4 darab 10 kuasa negatif 3 dengan X square 0.3 yang ni sebab dia minta ada extension of the spring apabila 30 cm. So kita tukar jadi meter. So dapat 180 joule. Soalan A. Soalan B pula dia minta a mass of 60 kg is suspended vertically from the spring. So dia minta jisim 60 kg suspend vertically from spring, maksudnya dia digantung madam. Dia minta apa sebenarnya? Mass ke? Mass tu dah 60 kg. Kita check balik. Tu minta elastic. Determine the elastic potential energy. Betul atas ni. Perasan. Dia minta elastic potential energy bila mass 60 kg. Alright. So tadi ada bagi jisim 60. So bila spring ni equilibrium, so dia punya F net dia, total F sama dengan 0. Yang force dulu. So Fs, dia punya formula Fs sama dengan mg. So kamu tengoklah dekat sistem tu ada dua daya yang bertindak kan. Satu daya disebabkan oleh spring. Bila mass tu gantung, so spring tu dia akan stretch. Bila dia stretch, dia mesti ada daya yang stretch dia ke bawah. So daya dia mestilah ke atas lah, because kita dah tahu konsep dia extension dengan force in different direction kan. Okay, satu lagi daya is because of mass mg tu. So when the spring is in equilibrium, so Fs tolak mg equal to 0. So you tahulah Fs formula dia Kx equal to mg. So you dapat X. Kenapa kita perlu cari X? Sebab bila you nak cari potential spring or spring energy, formula kita adalah half Kx square. Ya? Okay. So awak kena cari X tu. Ya? Bila dah dapat X, barulah you boleh cari spring energy. Boleh tak awak gunakan formula US sama dengan half Fx? Still you kena cari X juga kan? Betul tak? Betul madam. Tapi kalau you guna formula yang kedua, US sama dengan half Fx. F dia berapa? F dia 800 sama. F dia adalah mg itulah. Sebab Fs sama dengan mg. 800 tu kes lain tu. Itu kes yang pertama kan. So cuba kira. 60 kali 9.81 588.6. Oh. Laju. So US sama dengan half Fx. Half kali 588.6 kali dengan X dia 0.147. Dapat tak 3.2 joule? Dapat madam. Dapat kan? So ada dua cara sebenarnya untuk cari potential energy of the spring. Half Kx square or half Fx. Yeah? Okay. Next. Yeah. Saya tak faham yang X tu. Uh-huh. X tu kan ada 0.2, lepas tu ada yang
30 cm. Dia tak boleh guna untuk soalan B lain Lain-lain tu, soalan A dengan soalan B tu different situation. Yang A tu guna X yang dia bagilah 30 cm. Yes. So yang Sekejap. B Dia situation yang sama. Dia spring yang sama, tapi yang situation yang kedua tu dia gantung spring tu dekat dia gantung, kemudian dia letakkan mass 60 kg. Dia cerita yang sama. Tapi untuk yang pertama tu, kamu guna 800 Newton untuk extension 20 cm. Untuk yang kes kedua tu, kita gunakan spring yang sama tapi kita gantung dengan 60 kg. So lain lah. Kalau 60 kg, bila you gantung, daya dia adalah 60 kali 9.81. Faham? Faham, madam. Dia bagi daya yang berbeza. Untuk yang kes pertama, daya dia bagi 800 Newton. Mungkin you tarik lah. Tapi untuk kes yang kedua, dia gantung dengan mass 60 kg. So daya dia adalah 60 kali 9.81. Untuk dapat extension 0.147. Okay. Ada soalan lagi? Kalau tak ada, kita teruskan. Okay. Next, principle of conservation of energy. That in an isolated, maksudnya closed system, the total energy of that system is constant or conserved. Maksudnya total energy initial sama dengan total energy final. Okay, so the total amount of energy always stays the same, sama. Energy, energy can be transferred from one form to another, but it cannot be destroyed or created. Betul. Maksudnya tenaga ni boleh dipindahkan dari satu form ke form lain, tapi dia tak boleh dimusnah atau dicipta. Bagi contoh conservation of energy in real life punya. Cuba bagi contoh. Contoh. Contoh kita nak memanah kan. Kita nak tarik busur tu. So dia pakai potential madam. Potential energy. And then bila dia release busur tu kinetic energy. Kinetic energy. Okay, ada lagi contoh lain? Siapa nak bagi contoh lain? Lampu daripada tenaga elektrik kepada tenaga cahaya atau tenaga haba. Sebelum dia tenaga elektrik, dia yes, lampu tenaga elektrik tu cahaya plus haba. Okay. Lagi? Turun bukit, madam. Ya. Keupayaan kepada kinetik. Yes. Keupayaan kepada kinetik. Mungkin tenaga bunyi tapi kita tak kira tenaga bunyi Tenaga haba kita tak kira. Okay. Patutnya kita kena kira lah. Okay. Apa lagi? Ada tak lagi contoh lain? Buah kelapa jatuh. Buah kelapa jatuh daripada tenaga apa? Dari tenaga keupayaan pergi tenaga kinetik. Plus dia jatuh tu memang ada tenaga bunyi. But again kita nak kira. Okay, you boleh imagine tak kalau bola itu bergerak turun bukit. So tenaga apa dia ada? Tenaga keupayaan kepada kinetik. Tenaga kinetik. Okay, so tenaga kinetik tu kalau bola itu bergolek, tenaga kinetik tu kamu boleh pecah pula pada dua. Satu, translational kinetic energy, iaitu tenaga kinetik dia bergerak daripada atas ke bawah. Satu lagi rotational kinetic energy. Masa dia bergolek tu, dia berpusing tu ada nama rotational kinetic energy. Itu dia jadi dua pula tenaga kinetik kamu. So that one kamu akan belajar nanti masa chapter
8 rotational of rigid body. Ya. Okay. Alright, so sambung. Okay, conservation of mechanical energy is in an isolated system. The mechanical energy of the system or the sum of potential energy U and the kinetic energy of an isolated system is constant. Maksudnya potential energy dengan tambah kinetic energy dia sama, dia constant. Ni dia punya equation dia KI plus UI sama dengan KF plus UF. Maksudnya kinetic initial tambah potential initial sama je dengan kinetic final tambah potential final. Okay. Okay, next. Okay. The potential energy of the elevated RAM is converted to kinetic energy when the RAM is released. Maksudnya dekat sini waktu dia tak release lagi tangkuk tu potential energy. So bila dia release dia bertukar kepada kinetic sebab dia bergerak ke bawah. Kalau tengah-tengah? Tengah-tengah. Sebelum dia sampai kat bawah tu. Tenaga dia jadi apa? Dua-dua kan? ada. Dua-dua. Okay, next. Okay, next. A circus diver at the top of a pole has a potential energy of 10,000 joule. As he dives, his potential energy transform to kinetic energy. All the way down, the total energy is constant. Maksudnya waktu dia dekat atas tu, dia punya kinetic energy dia zero. Dia punya potential dia paling tinggi, 10,000. So bila dia jatuh, dia punya kinetic dia makin increase, makin bertambah. Tapi dia punya potential dia makin kurang. Sampai bila dia sampai kat bawah, dia punya potential zero, dia punya kinetic dia paling tinggi. Okay. Okay, next. Inilah yang tadi tu. So bila dia tarik, potential dia lepas kinetic. Okay, ni contoh soalan exercise. Object P and Q of mass 2 kg and 4 kg respectively are connected by a light string and suspended as shown in figure. Object Q is released from the rest. Calculate the speed of Q at the instant just before it strike the floor. Maksudnya dia suruh kita kira speed Q sebelum dia jatuh ke strike the floor. Dia punya solution dia ni yang tadi tu energy initial sama dengan energy final. So kita boleh cari dia punya potential UQ tu potential sama dengan UP tambah KP kinetic tambah KQ kinetic untuk bagi Q. So UQ tadi dia kan U kan dia punya equation dia U sama dengan MGH. So MQ maksudnya M ni mass untuk Q. MQGH sama dengan mass P GH tambah half mass untuk P V square plus half mass untuk Q V square. Sebab kinetic energy punya formula kan half mv square. So kita masukkan je dalam formula and then masukkan dia punya nilai and then dapat V dia. Kita cari V sama dapat 3.62 meter per second. Work energy theorem. Okay. Net work done on a body by all forces acting on it is equal to the change in kinetic energy of the body. Maksudnya semua daya yang bertindak adalah sama dengan perubahan kinetik perubahan tenaga kinetik. So this theorem tells that when work is done on an object, there is a change in energy. Maksudnya so satu lagi cara untuk mengira work done, kamu dengan menggunakan delta U. Delta U you boleh gunakan sama ada delta K ataupun delta U. Maksudnya delta K itu changing in kinetic energy, kamu akan dapat work done, ataupun changing in potential energy pun kamu akan dapat work done. So itu dinamakan work energy theorem. Iaitu Okay. Next. Okay, work kinetic energy theorem. Consider a block with mass
M moving along the horizontal surface, frictionless, under the action of a constant net force. F net undergoes a displacement, sign figure. Jadi dia tunjuk M ni dia bergerak under net force ke kiri. Kan kiri kan madam? Sebab dia punya displacement dia Sama, displacement dia pun ke sama. kiri juga. Kiri juga. Mm-mm. So dia punya F net dia sama dengan MA sebab Because dia ada apa? dia moving. Okay. Moving, patutnya dia ada ni lah, dia ada acceleration kat situ kan. Acceleration, Sebab tu dia ada MA. Okay, MA. next. Okay, next. By using an equation, V square sama dengan U square plus 2AS. So kita cari dia punya acceleration. Dia punya second equation dia. So by substituting equation 2 into 1, we arrive F net force net sama dengan M dengan V square minus 2 square over 2S. So F net S sama dengan half mv square minus half mu square sama dengan kinetic Tolak. final tolak kinetic energy. Ni kinetic initial. So maksudnya apa yang Faris buat ni sebenarnya Faris nak buktikan work done sama dengan delta K. So work done tu formula kita adalah Fs cos theta sama dengan delta K. Delta K tu adalah kinetic final tolak kinetic initial. So apa dia kinetic final? Half mv square, kinetic initial half mu square. Dia nak buktikan saja formula tu. Ya, kalau kamu nak gunakan Fs cos theta sama dengan delta K. Ataupun work done sama dengan delta K. Okay, ada lagi Faris? Ada madam. Contoh soalan. Exercise 6 kg block initially at rest is put to the right along a horizontal frictionless surface by a constant horizontal force of 12 Newton. Find the speed of the block after it has moved 3 meter. So maksudnya dia minta speed block ni lepas dia bergerak 3 meter. Maksudnya dia punya S dia 3 meter lah. Ini dia punya ni body diagram. So ni normal, ni weight. Okay, apply work energy theorem. Kita gunakan work energy theorem tadi iaitu work done sama dengan delta K iaitu K final tolak K initial. So Fs work done tu kita ada, bila kita ada F, ada S, so kita tahu work done lah. Especially bila dia nak minta kamu cari velocity kamu ada work done, kamu diminta mencari velocity, so paling sesuai kamu gunakan work energy theorem lah. Ya. So masukkan je lah F berapa dalam nilai S berapa, mass dia berapa, and then kita cari V. So dapat V sama dengan 3.46 meter per second. Okay, back tu pada poin atas tu. Okay, sekarang kamu tengok kenapa dia Fs saja, kerana F sama arah dengan S. So sepatutnya kamu tulis Fs cos 0. Baru dia dapat Fs ya. Okay, habis ya. Okay, settle ya. Saya rasa kita sampai tu dulu.